Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, jadi hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan isu-isu yang sering kali berlaku bila kita cuba untuk menyampaikan perkhidmatan sosial ataupun perkhidmatan, sama ada bantuan dan sebagainya, sama ada dalam bentuk jangka pendek atau jangka panjang, maka kita tidak akan boleh lari. Okey, dan adalah isu-isu tertentu kerana kita deal dengan manusia. Okey, jadi saya share sikit berkaitan dengan topik yang hari ini. Okey. Okey. Jadi dalam kita cuba untuk menyampaikan satu perkhidmatan sosial kepada klien, ia bukanlah satu perkara yang mudah. Okey, untuk memberi satu keberkesanan ke pelanggan sasar, maka banyak perkara-perkara yang akan menjadi halangan. Okey, jika kita tidak mengurus dengan baik, malah halangan itu bukan hanya berlaku di peringkat agensi, tapi juga berlaku di peringkat klien yang kita bantu. Malah dengan sistem mereka, ekosistem untuk kita menyampaikan perkhidmatan. Seperti mana saya maklum, klien berada dalam sistem. Maka bila sistem itu tidak berfungsi dengan baik, maka dia akan memberi kesan kepada klien. Okey, jadi terdapat beberapa isu yang ataupun masalah yang menjadi halangan untuk kita cuba menyampaikan satu keberkesanan dalam penyampaian perkhidmatan, antaranya adalah amalan pluralisme dalam kebajikan. Okey, amalan pluralisme ni bukan berkaitan dengan amalan pluralisme agama dan sebagainya, tapi pluralisme ini ia bagaimana setiap agensi, setiap individu ataupun masyarakat itu memainkan peranan mereka. Maksud kat sini adalah mereka mempunyai, semua orang mempunyai hak untuk mendapat perkhidmatan. Okey, jadi isu itu juga ada juga juga memberi kesan apabila kita cuba untuk menyampaikan perkhidmatan. Nanti saya akan masukkan lebih detail nanti. Okey, kedua adalah peranan, sama ada peranan pemerintah dalam menyediakan perkhidmatan. Okey, bagaimana, siapakah kerajaannya, okey, dan di mana negaranya dan sebagainya, juga memain peranan yang cukup memberi kesan bila kita untuk menyampaikan satu perkhidmatan. Okey, contohnya saya tidak mengambil ataupun tidak mengambil peluang untuk politik dan sebagainya. Tetapi peranan kerajaan itu juga, jika kerajaan itu efektif, okey, dan melihat dalam konteks yang mana semua pihak memerlukan diberi peluang untuk mendapatkan dana, maka dia akan beri semua. Tetapi kalaulah sesuatu pihak kerajaan ataupun pemerintah dan sebagainya masih lagi melihat kepada parti politik dan sebagainya, okay, ini akan memberi kesan. Okay, jadi kesan bagaimana sepatutnya klien yang kita dah detect, yang kita dah sasarkan, sepatutnya boleh diberikan perkhidmatan, tetapi kerana adanya elemen-elemen luar, contohnya berkaitan dengan pemerintah, politik dan sebagainya yang tidak senang dengan siapa yang kita beri, maka dia akan beri kesan. Okey, liputan perkhidmatan. Okey, bagaimana dari sudut maklumat itu, bagaimana kita cuba sampaikan perkhidmatan itu sampai ke komuniti dan sebagainya. Maksud ke sini contohnya bagaimana perkhidmatan kita sediakan program-program dasar-dasar yang cuba dibentuk untuk disampaikan kepada pihak tertentu. Adakah sampai ataupun tidak? Okay, seperti mana kita maklum bahawa kalau di Sabah Sarawak, mungkin pada sudut penyampaian perkhidmatan itu ataupun cuba pihak kerajaan untuk sampaikan kerana ada kekangan dan sebagainya disebabkan ialah masalah pengangkutan dan sebagainya. Jadi itu juga memberi halangan untuk kita memberi kesan ataupun memberi perkhidmatan dengan terbaik kepada pasaran. Okey, sebenarnya dari sudut keutamaan dalam penyampaian perkhidmatan. Keutamaan itu maksudnya siapakah ataupun penyampaian perkhidmatan yang manakah untuk kita utamakan. Okay, yang mana perlu didahulukan. Okey, sebenarnya ada sudut kebesaran sistem sendiri. Okey, sistem penyampaian tu, ekosistem tu. Okey, sistem sudut dasar polisi dan sebagainya. Okay, kepada siapa, sistem sudut daripada agensi mana kepada agensi mana dan sebagainya. Okey, dan sebenarnya ada sudut isu ataupun halangan ataupun masalah yang juga berlaku dalam rangkuman untuk menyeluruh penyampaian perkhidmatan itu yang mana kita berikan dari sudut kita nak cuba sampaikan perkhidmatan itu secara menyeluruh, itu juga adanya kekangannya. Okey, dari sudut equity sosial, okey, dari sudut keadilan dan sebagainya, okey, dari sudut penswastaan perkhidmatan, okey, yang mana kita maklum bahawa pihak Mahal Malaysia sendiri cuba untuk menswastakan apa, ada bidang-bidang tertentu kesihatan. Tidak semua, okay, tidak semua yang pihak kerajaan melihat bahawa perlu diswastakan, tetapi juga mempunyai halangan tertentu, sama ada di peringkat pelaksanaan ataupun peringkat perancangan, malah juga kepada penerima bantuan. Okay, bila kita nak cuba sampaikan, kita nak menswastakan perkhidmatan itu.
okey, pengaruh luar sistem penyampaian. Okey, itu juga memberi halangan ataupun isu-isu yang berlaku. Okey, dari sudut pilihan sosial dan juga keutamaan sosial. Jadi ini antara isu-isu atau masalah yang menjadi halangan untuk kita memberi satu atau memberi satu impak perkhidmatan itu dengan lebih berkesan. Okay, itu juga memberi halangan lah. Okay. Okay. Jadi ini isu-isu utama lah. Okay, jadi isu-isu utama ini juga bukannya masalah sendiri tapi isu-isu yang mana sering kali berlaku bila kita cuba untuk menyampaikan satu perkhidmatan yang terbaik. Okay, dalam perkhidmatan ni ada agensi-agensi sama ada swasta, sama ada peringkat kerajaan, persendirian malas sendiri, NGO dan sebagainya pada pihak tertentu untuk cuba sampaikan perkhidmatan adanya isu-isu utama yang akan sering kali berlaku. Okay. Pertama, halangan dalam mewujudkan perkhidmatan pelbagai sektor yang berkesan. Okay, kita gunakan pelbagai sektor dalam konteks untuk memberi atau menyampaikan satu bantuan dan sebagainya. Sebab kita nak cuba bantu klien ini, dia perlu melibatkan juga sistem ataupun agensi-agensi yang lain. Okay, pasal pengalaman saya, kita perlu bekerjasama juga dengan agensi-agensi lain untuk cuba untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan itu. Dan halangan juga berlaku dalam konteks perswastaan atau komersialan. Okay, juga kita lihat bahawa di macam contohnya UK, di US juga telah bergerak ataupun telah melaksanakan perkhidmatan-perkhidmatan ke arah perswastaan, maksudnya pihak-pihak swasta. Okay, pihak-pihak swasta, persendirian dan sebagainya cuba menyediakan perkhidmatan itu. Jadi kerajaan sendiri cuba untuk bergerak kepada perswastaan. Malah ada yang telah berlaku ke arah perswastaan itu. Okay, tapi ada juga halangan-halangan yang berlaku. Okay, ketiga, halangan dalam menyampaikan program yang lebih menyeluruh, menepati ke semua pihak. Okay, dan juga ada sudut pencatuan perkhidmatan. Okay, kenapa kita perlu ada pencatuan? Okay, kita ada sudut bantuan-bantuan kita yang kita nak sampaikan. Okay, sama ada ia berada di mana-mana agensi sendiri. Okay, ada beberapa agensi kita cuba untuk sampaikan, maka kita perlu mencatu. Okay, kerana adanya sumber-sumber terhad. Nanti kita akan bincangkan lagi. Okay, kos dalam membuat tuntutan. Okay, contohnya kos kita cuba nak sampai kepada klien tetapi klien itu mempunyai halangan dan sebagainya. Okay, dan juga melibatkan kos-kos tertentu. Kos-kos tersebut. Dia terpaksa tinggalkan kerja dia. Okay, dia terpaksa dia berada dalam apa pihak, contohnya dia sebelum ni dia tidak OPU. Okay, dia tidak cacat dan sebagainya. Tapi bila berada dalam cacat, maka dia berada dalam OKU, kecacatan itu menyebabkan kos-kos tertentu yang perlu ditanggung. Okay. Dari sudut equity sosial, keadilan, dari sudut keadilan itu sendiri, semua pihak perlu diberi perkhidmatan yang terbaik. Dan sudut isunya adalah sudut keutamaan. Maksud contohnya kalau kita ada satu perkhidmatan sosial, kita ada satu perkhidmatan untuk memberi bantuan, baku makanan dan sebagainya contoh kan. Jadi keutamaan bagaimana? Apakah keutamaan yang perlu kita bantu kepada klien kita? Apakah keperluan utamanya? Okay? Apakah senarai keperluan-keperluannya, tapi keperluan utamanya apa dan sebagainya? Itu antara isu-isu juga yang berlaku dalam penyampaian perkhidmatan. Okay, saya pergi satu persatu. Okay. Halangan dalam mewujudkan pengeluar perkhidmatan pelbagai sektor berkesan. Okay. Dan untuk makluman semua, kita menggunakan juga konsep pluralism, sudut kebajikan, itu Mixed Economy of Care yang telah dikenalkan oleh kerajaan Malaysia pada tahun 1990, yang mana kita melibatkan semua sektor untuk bekerjasama membantu klien ataupun sasaran. Okay. Contohnya kalau kita isu kemiskinan, jadi kita perlu bukan hanya dalam konteks EPU, dalam konteks agensi EPU, tetapi kita juga memerlukan JKM, kita juga memerlukan KEMAS, yang mana mereka ini mempunyai kekuatannya, mempunyai potensinya untuk membantu klien. Jadi konsep plural ni kita memerlukan semua sektor untuk bekerjasama. Okay, untuk dasar konteks untuk membiayai, pembiayaannya contohnya kalau isu kemiskinan, adakah hanya EPU sahaja yang perlu membantu, bagaimana JKN dapat membantu dan sebagainya, sebab mereka mempunyai kekuatan masing-masing. Yang mana dan juga melibatkan sektor-sektor ini juga perlu sit down sekali, merancang bagaimana untuk selesaikan masalah komuniti ini dan sebagainya, menyediakan atau menyampaikan perkhidmatan kepada masyarakat yang memerlukan itu. Jadi selain daripada itu, halangan ini berlaku adalah kerana untuk kita
kita laksanakan perkhidmatan di pelbagai sektor itu bekerjasama dalam satu punya perkhidmatan itu, sasarannya kita perlu bersatu bekerjasama sebagai adalah untuk kita mengurangkan tanggungan keuangan awam itu. Okey, jadi sebab itulah pentingnya kerjasama itu. Tetapi masalah yang berlaku adalah bukan mudah untuk kita bekerjasama antara agensi, antara pihak dan sebagainya. Okey, sebab apa? Sebab nak menanamkan semangat tanggungjawab sosial ini bukanlah satu perkara yang mudah. Okey, contohnya kalau dalam konteks sektor di Malaysia ni kita ada 3 sektor. Satu sektor awam yang kita boleh pecahkan kepada 3 sektor. Okey, itu perlu fahamlah. Tiga sektor yang ada di Malaysia ni setakat ini, satu ialah dari sudut sektor awam, kerajaan dan sebagainya. Okey, kedua ialah sektor swasta ataupun perniagaan. Yang ni yang melibatkan keuntungan dan sebagainya. Okey, yang ketiga ialah dalam konteks sektor. Ketiga dikenali sebagai sektor masyarakat sivil. Jadi ketiga sektor ini perlu digabungkan. Jadi untuk mewujudkan satu perkhidmatan yang berkonsep pluralism ni, ketiga sektor ini mempunyai matlamat visinya. Ada yang bersama, ada masing-masing ada perbezaannya. Tetapi perbezaan itu kita nak gabungkan untuk bersama itu bukan satu perkara yang mudah. Sebab contohnya kalau sektor, kita perlukan sektor kedua, sektor swasta ataupun sektor perniagaan itu. Yang mana mereka ini mempunyai juga kekuatan dari sudut keuangan dan sebagainya selain daripada kerajaan. Tetapi mereka juga mempunyai visi ataupun misi dalam konteks untuk mendapatkan keuntungan. Sebab mereka perlukan operasi dan sebagainya. Jadi di situ juga mempunyai, bukan maksud saya ialah sektor swasta ini tidak boleh menekan ataupun tidak boleh terlalu mengharap kepada keuntungan, tidak. Tetapi mereka untuk sektor swasta itu untuk bergerak mereka perlukan keuntungan. Selain daripada mereka juga sebenarnya mempunyai tanggungjawab sosial. Jadi untuk pihak swasta ini, pihak kedua ini untuk bekerjasama, mereka juga perlu melihat dalam konteks keuntungan. Sebab itu peranan mereka, itu visi mereka. Yang mana kita tidak boleh mempertikaikan. Jadi untuk kita menyampaikan satu konsep pluralism dalam kebajikan itu bukan satu perkara yang mudah sebab masing-masing mempunyai visi dan misi tertentu. Dan untuk libatkan contohnya pihak swasta, untuk kita libatkan dalam CSR contohnya, Corporate Social Responsibility. Yang bertanggungjawab mereka juga untuk membantu pihak-pihak tertentu ataupun klien-klien dalam konteks kemiskinan, bila berlakunya banjir dan sebagainya, berlakunya bencana dan sebagainya, mereka mempunyai CSR yang perlu di-share ataupun perlu dikongsi kepada masyarakat. Tetapi bukan perkara yang cukup mudah. Sebab mereka juga berkepaksikan ataupun juga mempunyai hasrat untuk mendapatkan keuntungan. CSR ini bila diberi maka tidak ada satu keuntungan dalam konteks yang apa maksud saya ialah dia bukan secara keuangan itu tidak secara macam mana dia menjadi keuntungan dan mereka perlu operasikan keuntungan mereka, perlu jalankan operasi agensi mereka memerlukan dana. Tapi kalau dana itu digunakan untuk pihak yang lain yang mana tidak memberi keuntungan, maka itu yang akan menjadi satu perlu difikirkan dengan baik. Itu bagi saya. Perlu ada pertimbangannya. Jadi nak gabungkan antara sektor-sektor ini bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Malah sektor ketiga sendiri, kita faham bahawa badan contohnya pertubuhan sukarela dan sebagai masyarakat sivil dan sebagainya, mereka mempunyai kekuatan dalam konteks untuk menyampaikan konteks fizikal contohnya. Tapi mereka perlukan dari sudut keuangan di pihak memerlukan bantuan juga di pihak kerajaan ataupun di pihak sektor kedua itu, sektor perniagaan itu. Jadi bukan mudah untuk kita collaborate secara menyeluruh itu, secara berkesan itu. Jadi jika ini pluralisme kebajikan merupakan kekuatan dan penyampaian perkhidmatan sosial dan negara, namun pelaksanaannya agak mungkin mengalami ancaman. Maksud dia ancam kat sini ialah ada isu-isu tertentu dengan kegagalan ataupun kurang kelancaran itu. Ini kerana melibatkan pelbagaian sektor. Berbagai sektor you sit down sekali untuk bantu klien, untuk bantu komiti bertunggal, komiti warga emas dan sebagainya. Nak sit down semua sekali untuk mendapatkan satu kata putus bukan satu perkara yang mudah. Dan kemudian tiada mekanisme koordinasi yang mana mengikat fungsi dan peranan setiap sektor. Koordinasi, bila kita sebut koordinasi, contoh
dia apa bila berlaku banjir, bencana dan sebagainya, biasanya agensi yang terlibat ialah NADMA. Okay, NADMA yang mana NADMA ni dia akan cuba selaraskan. Tetapi ada setengah-setengah pihak yang mana tidak berhubung dengan NADMA, maka dia cuba untuk sampaikan bantuan secara sendiri dan sebagainya. Itu juga sebagai satu dia tidak akan menjadi satu penyiasatan yang baik. Okay, tiba-tiba kita tengok komuniti ni, kalau contohnya berlaku contohnya kalau di mana-mana tempat lah, okay, berlakunya banjir, okay, kita nampak bahawa komuniti ni ada bantuan ni, tapi yang ni tak ada bantuan. Ini kenapa berlaku ni? Ini yang dikatakan tidak ada koordinasi. Okay, sebab masing-masing mempunyai visi dan misinya. Okay, dan setiap sektor menyampaikan perkhidmatan secara terasing, seperti mana saya maklum tadi. Okay, masing-masing mempunyai agendanya, masing-masing mempunyai visi dan misinya, matlamatnya dah rancang dengan baik dan sebagainya. Okay, itu juga memberi satu kekangan. Kita koordinate mereka. Okay, jadi sebab dalam konteks plural ni mereka perlu bekerjasama. Okay, nak kerjasama ni bukan cukup mudah. Untuk sit down sekali bukan cukup mudah. Okay, sebab masing-masing mempunyai visi dan misi masing-masing. Okay, dan ketiadaan penjelasan dalam aspek pembiayaan keuangan. Okay, dari sudut keuangan ni juga memberi kekangan lah. Dan malah dari sudut ketiadaan penjelasan daripada kaki tangan operasi. Okay, siapa yang nak bergerak, siapa yang ada lapangan dan sebagainya. Dan program-program bantuan itu dan juga dari sudut siapa yang nak operate. Saya maklum tadi operasi, maksudnya siapakah yang perlu berada di peringkat pelaksanaan. Okay, agensi dah ada semua, tapi agensi ni di mana tugasnya dan sebagainya, peranannya bagaimana, okay, dan sebagainya. Itu juga memberi tekanan. Okay. Okay, dua ialah halangan dalam penswastaan dan pengomersialan penyampaian perkhidmatan. Okay, jadi pihak kerajaan kita masa zaman Tun Mahathir sendiri, okay, zaman Perdana Menteri kita sebelum ni, yang mana telah merancang cuba untuk gerakkan penswastaan. Okay, contohnya adanya hospital-hospital swasta dan sebagainya. Tetapi untuk melaksanakan penswastaan itu dan pengomersialan itu, okay, bukan satu perkara yang mudah. Okay, bukan satu perkara yang mudah. Okay, jadi di situnya ada halangan. Contohnya berkait rapat dengan MITS Economy of Care yang Kerajaan Malaysia menggalakkan komuniti persendirian, okay, menjalankan tanggungjawab sosial mereka untuk membantu sektor awam menyampaikan perkhidmatan kepada manusia, okay, pada masyarakat. Okay, sektor persediaan, sektor swasta dan sebagainya bukan perkara yang mudah. Yang mana terpengaruh dengan kelebihan-kelebihan yang boleh diwujudkan oleh pendekatan perswastaan, yang mana kita faham bahawa perswastaan ini diwujudkan adalah kerana mereka mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Okay, kelebihan tertentu yang melalui pendekatan perswastaan itu mungkin dinyatakan bahawa bila berlaku perswastaan maka perkhidmatan yang disediakan akan lebih efektif, okay, lebih proaktif dan sebagainya. Okay, namun kita baru faham bahawa perswastaan juga mempunyai kekangannya. Okay. Okay, jadi tujuan perswastaan adalah menghasilkan perkhidmatan yang lebih berkualiti. Okay, bukan hanya kita dapat perkhidmatan dalam konteks kerajaan, tetapi kita juga boleh mengambil pendekatan ataupun boleh mengambil perkhidmatan dalam di sektor swasta sendiri. Okay, contoh dari sudut kesihatan. Okay, kita boleh dapatkan perkhidmatan di hospital swasta. Okay, banyaklah sektor-sektor swasta yang mana dilihat lebih berkualiti berbanding dengan sektor-sektor kerajaan sebenarnya. Tetapi bagi saya sektor kerajaan mempunyai peranan yang cukup besar. Okay, cukup besar untuk menyampaikan satu perkhidmatan itu. Okay, so yang menyediakan perkhidmatan yang berbaloi dengan nilai bantuan dibayar oleh pengguna. Okay, jika ada individu tertentu yang untuk mendapatkan satu perkhidmatan yang terbaik, okay, jadi dibayarlah dengan harga yang lebih tinggilah sedikit untuk mendapat satu perkhidmatan yang baik. Okay, dan sektor perswastaan ini juga kelebihan ialah menyediakan lebih banyak pilihan-pilihan kepada perkhidmatan. Okay, malah menggalakkan pengguna untuk menjadi pengguna perkhidmatan yang aktif. Okay, sebab apa dalam perswastaan ini kita faham bahawa mereka mempunyai pendekatan-pendekatan tertentu bagaimana nak membangunkan masyarakat. Okay, sebab mereka mempunyai kelebihan tertentu, mereka mempunyai sumber-sumber tertentu yang mana dikatakan bahawa perkhidmatan mereka lebih berkualiti. Dan ini tujuan dalam perswastaan ini juga adalah untuk kita untuk cuba mengurangkan pembiayaan pihak kerajaan, pihak awam itu sendiri. Okay, sebab kita sendiri pun mempunyai dari sudut kekangan ekonomi yang terhad dan sebagainya. Jadi sebab itu kita perlukan kerjasama
okey, di semua sektor, semua agensi. Tetapi untuk kerjasama itu bukan perkara yang mudah. Okey. Okey, inilah kita masih lagi berhadapan contoh di pengalaman di US dan UK. Okey, yang mana ada penswastaan, okey, yang mana ada kekangan tertentu. Okey, contohnya antara masalah sering dihadapi ada aplikasi sistem kontrak. Okey, di Britain, okey, menunjukkan masih lagi berlakunya kegagalan. Okey, yang mana pihak klien perlu memerlukan satu satu perkhidmatan yang bersifat jangka panjang, tetapi disebabkan pengalaman ataupun di Britain itu, penswastaan itu berlaku dalam konteks sistem kontrak. Sistem kontrak. Kerajaan bagi kontrak kat satu agensi, ini. Jadi kontrak itu sebenarnya memberi impak kepada perkhidmatan kepada klien itu. Berikutlah penggunaan perkhidmatan masih lagi bersikap pasif. Kerajaan harapkan lebih kepada yang aktif, melibatkan bahawa penswastaan ini dia mohon untuk bila diswastakan itu bergerak aktif, tetapi ada juga perkhidmatan tertentu yang bersikap aktif, iaitu menerima sahaja bentuk perkhidmatan yang sedia ada. Di pihak pihak klien sendiri, dia terima saja perkhidmatan yang sedia ada, kan? Itu juga memberi kekangan kepada mereka. Di sini juga sering berhadapan dengan masalah kekurangan pembekal persendirian, dan hanya bergantung harap kepada subsidi kerajaan. Ini. Jadi pihak kerajaan telah sediakan private, telah sediakan perswastaan, tetapi pihak klien sendiri, pihak masyarakat sendiri masih lagi memerlukan bergantung harap kepada subsidi kerajaan. Itu klien. Dan malah yang operate contohnya hospital swasta sendiri juga memerlukan pihak kerajaan dari sudut subsidi dan sebagainya. Itu perkara. Jadi kesukaran agensi dalam awam dalam mentadbir urus dan mengendali perkhidmatan ini. Jadi inilah dengan pihak untuk bagaimana untuk mengukur, menilai, memantau proses menyewa dan sebagainya. Jadi ini melibatkan banyaklah perkara-perkara sudut pengurusan tender dan sebagainya. Ini memberi juga satu halangan kepada pihak kerajaan. Kalau tendernya nak bagi kepada siapa tender itu? Pihak mana tender itu? Sebab pihak swasta juga memerlukan memerlukan bantuan daripada pihak kerajaan, contoh subsidi dan sebagainya. Subsidi yang juga bukan hanya diberi kepada pihak agensi itu, pihak agensi swasta, tetapi juga subsidi yang perlu diberi kepada klien-klien tertentu. Klien. Supaya klien itu bila diberi subsidi, maka dia mudah untuk ataupun dia rasa mudah untuk pergi ataupun untuk mendapatkan perkhidmatan di pihak swasta, sebab ada juga bantuan daripada pihak kerajaan, bukan hanya 100% daripada poket klien sendiri, duit klien sendiri, tapi juga memerlukan harapan daripada bantuan-bantuan subsidi, contohnya kepada warga tua untuk warga tua mendapatkan perkhidmatan di agensi swasta. Halangan dalam menyampaikan program yang lebih menyeluruh. Penyampaian sebuah perkhidmatan sosial itu sebenarnya bersifat merangkumi, iaitu mengambil kira keperluan masyarakat dan tidak mencicirkan kepentingan dan keperluan mana-mana individu ataupun pihak. Jadi semua orang perlu dapat perkhidmatan, tidak kira sama ada dia daripada pihak mana dan sebagainya. Jadi itu juga memberi tekangan, halangan, yang mana kita cuba untuk menyampaikan program yang lebih menyeluruh, tetapi tidak boleh sampai dengan baik. Kerana disebabkan kekangan tertentu, sama ada di peringkat klien, peringkat kerajaan dan juga peringkat swasta itu. Menyeluruh ini kita nak supaya kalau dia miskin, dia keluar daripada kemiskinan itu. Kalau dia punya masalah, dia keluar daripada masalah itu. Maksudnya, itu program yang dikenal sebagai untuk menyampaikan satu program yang menyeluruh. Jadi pengukuran keberkesanan perkhidmatan sosial adalah berdasarkan pengalaman sosial yang bersifat inklusif. Maksudnya, dia ada dua, satu inklusif, satu eksklusif. Eksklusif. Eksklusif ni dia pihak-pihak tertentu eksklusif, kan? Tapi kalau inklusif, dia lebih kepada terbuka. Jadi untuk di situ juga memberi satu persatu untuk menyampaikan, untuk perkhidmatan itu lebih berkesan, itu bukan mudah. Bukan mudah. Ada misalnya pengukuran keberkesanan itu perlulah melihat kepada bahawa semua pihak perlu menerima program itu. Maksud semua pihak itu maksudnya dia sasarannya itu dia memang layak untuk menerima, maka dia perlu terima.
Tetapi kita nak memberi satu program yang menyuruh bantuan itu kepada pihak tertentu, pihak yang cuba target kita itu, sasaran kita itu bukan cukup. Okey. Okey, pencatuan. Okey, ini juga isu yang mana apabila kita nak cuba untuk sampaikan satu perkhidmatan, kita memerlukan pihak kajasi perlu mencatu. Okey, sebab apa? Sebab kita kekangan dari sudut bantuan, kekangan dari sudut sumber dan sebagainya. Okey, jadi itu juga memberi kekangan lah. Okey, pencatuan perkhidmatan boleh wujud dalam bentuk seperti berikut kawalan. Mengawal bekalan perkhidmatan, okey, mengawal permintaan, okey, sebab kalau ikutkan di pihak komuniti banyak permintaan mereka tetapi kita perlukan ada pencatuan. Okey, mungkin catu itu disebabkan dari sudut sumber-sumber itu dari sudut sumber dari segi keuangan, sumber dari segi dari segi kekangan kaki tangan untuk menyalurkan bantuan di peringkat komuniti. Itu juga dari sudut pencatuan ataupun perkhidmatan bantuan yang perlu dihadkan. Okey, dan meningkatkan kos dalam konteks pencatuan dari sudut perkhidmatan itu diberikan, maka kita perlu meningkatkan kos itu. Okey, jadi itu pencatuan itu bila dicatu perkhidmatan maka akan berlakulah kos peningkatan kos. Okey, perlu dibayar dan sebagainya. Jadi bantuan itu akan diberi kepada mereka yang mempunyai yang boleh menyesal ataupun boleh membayar kos itu. Itu maksud saya di situ. Okey. Sebab itulah mengenakan yuran yang mahal. Okey. Bila kita mencatu bantuan dan sebagainya, jadi kita akan beri pada mereka yang boleh memberi bantuan ataupun boleh membayar yuran yang mahal. Okey. Sebab tu boleh bayar lebih, maka kita akan bagi lebih. Okey, itu maksud di situ. Okey. Okey. Jadi mencairkan kualiti kereta dan menyediakan prosedur-prosedur yang agak rumit. Untuk dapatkan satu perkhidmatan. Itu juga berlaku. Okey. Okey. Kos membuat tuntutan. Okey, kos membuat tuntutan juga memberi satu halangan yang mana kos dan membuat tuntutan boleh bagi pada tiga, iaitu akses. Okey, akses itu contohnya kalau klien itu nak dapatkan satu untuk dapatkan tuntutan ataupun mendapatkan bantuan, dia perlu untuk pergi ke sana, dan bila pergi ke sana, bergerak untuk dapatkan bantuan, maka akan berlakulah kos-kos yang perlu ditanggung. Contoh, kos untuk dapatkan bantuan dia berada di luar bandar, untuk dapatkan bantuan di pusat bandar, maka dia perlukan korbankan kos dari sudut pengangkutannya. Malah dia tidak dapat bekerja pada hari tersebut sebab dapat untuk menguruskan bantuan itu. Untuk akses itu. Dari sudut kegunaan, perlu melepaskan keperluan yang lain. Contohnya sekiranya seseorang memohon menyertai program rehabilitasi, maka dia mungkin tidak dapat bekerja sepanjang tempoh program tersebut. Jadi ini dari sudut penggunaan itu. Maksudnya dari sudut kos, dari sudut berdikari. Kita memang betul kita cuba untuk keluarkan mereka daripada kemiskinan, tetapi kita perlu juga memerlukan kos untuk dia keluar daripada kemiskinan itu. Keluar contoh kos dari sudut kita nak bina kapasiti dia, keupayaan dia, bantuan kepada dia supaya dia tidak lagi meminta, maka kita akan bagi skill, kemahiran, program, kursus dan sebagainya supaya dia keluar daripada kemiskinan itu. Itu juga ada menyebabkan kos untuk tuntutan itu. Equity sosial, yang mana pemberi perkhidmatan bantuan khususnya melibatkan perkhidmatan yang terhad dan perlu diberi lakukan secara adil dan saksama. Nak adil dan saksama itu bukan perkara mudah. Jadi setiap individu perlu dilayani dengan adil dan mengikut kepada kekurangan keperluan yang dihadapi, bukan berasal kepada kelas sosial. Kelas sosial ni maksud saya ialah kalau dia berada, contohnya dia orang kaya, kelas sosialnya dia seorang menteri, contohnya menteri dan sebagainya, kelas sosial kan. Jadi tidak boleh diberi begitu. Sebab apa? Sebab kita perlu, semua orang perlu, selagi sebagai manusia, perkhidmatan ini perlu melibatkan semua pihak dan perlu disampaikan kepada mereka yang sebenarnya memang layak untuk diterima, bukan berasal kepada kelas sosial. Kalau dia ni orang yang hebat, orang menteri dan sebagainya, ini kita perlu bagi dia perkhidmatan yang terbaik. Tapi kalau dia ni orang yang tidak mempunyai kewangan yang baik, tidak mempunyai kewangan yang cukup, maka
kita layan dia macam ni. Tak boleh. Layanan perlulah adil. Okay? Berdasarkan etnik, agama, sosioekonomi dan sebagainya. Okay? Ada yang beri bantuan yang tidak adil adalah kerana dia ni etnik ini. Jangan. Itu tidak boleh. Di peringkat kita sebagai pengurusi tidak boleh mengambil kira dalam konteks kelas sosial, etnik, agama dan juga sosioekonomi. Okay? Jadi suatu sistem peraturan atau prosedur yang adil perlu diamalkan bagi mengelakkan bias, prejudis dan sebagainya. Okay? Keutamaan. Kita perlu mengenal individu mana yang perlu diutamakan. Okay? Dan keperluan apa yang diutamakan. Satu, kena pasti individu. Yang kedua ialah bagaimana, apakah keperluan mana yang perlu diutamakan kepada individu itu. Okay? Untuk kita beri bantuan. Kerana apa? Sumber-sumber kita adalah terhad. Okay? Okay? Sekian, itu sahaja untuk ringkasan daripada sikit lah. Okay? Walaupun tidak panjang tetapi saya teranglah beberapa perkara seringkas untuk you lebih faham bagaimana isu-isu yang berlaku dalam